Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi pembelajaran Sains tingkatan 4 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan, subtopik 3.3 tekanan darah. So dalam subtopik 3.3 tekanan darah kita ada 3 standard pembelajaran. Yang pertama mengenal pasti alat mengukur tekanan darah, yang kedua mengukur dan merekod tekanan darah, dan yang ketiga menginterpretasi data daripada bacaan tekanan darah. So kita akan bincang dahulu apa itu tekanan darah. Tekanan darah ialah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. So tu salah eja, salur darah. Okey, tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. So contohnya ni ialah salur darah. Apabila darah melalui salur darah, ia akan memberikan tekanan kepada salur darah tersebut. So konsepnya apabila jantung mengepam darah, jantung ni berdegup, dia akan pam darah ke seluruh badan. Jadi darah itu akan bergerak dalam salur darah. So darah beredar dalam salur darah dan menghasilkan tekanan. So contohnya macam pilih bomba kan, pipe bomba, hose bomba. So apabila air itu mengalir melalui hose bomba tersebut, so tekanan itu akan dihasilkan. Sebab itulah tengok bomba tu untuk meredakan tekanan, tengok dia dah ditindih hose bomba tu, sangat kuat tekanan. Kalau air itu tak ada, so dia tak adalah tekanan. So sama juga macam darah. Okey, so darah akan bergerak dalam salur darah dan menghasilkan tekanan kepada salur darah. Alright. So kita pergi kepada alat yang mengukur tekanan darah. Kita panggil sebagai sphygmomanometer. Okey, sphygmomanometer ada 3. Yang pertama yang jenis menggunakan mercury di dalamnya. Okey, yang ni biasa kita jumpa di klinik. Yang kedua ialah jenis aneroid, menggunakan skala analog di situ. Dan yang ketiga yang biasa kita gunakan sekarang, kita panggil sebagai sphygmomanometer digital, pakai bateri saja, letak kat tangan, tekan on saja, dia akan keluarkan bacaan. Alright, kita akan pergi satu persatu nanti. So unitnya kita guna sebagai milimeter mercury ataupun simbolnya mmHg, maknanya milimeter mercury. Alright, so kita akan pergi kepada sphygmomanometer, alat terbaik berdasarkan piawaian yang tepat untuk mengukur tekanan darah. Sphygmomanometer yang digunakan oleh pengamal perubatan di hospital dan klinik ada 2. Okay, sphygmomanometer yang digunakan bersama stetoskop, yang ada 2 sahaja. Kalau kita biasa pergi klinik dan hospital, doktor akan gunakan yang jenis mercury ini, dan yang kedua menggunakan jenis aneroid. So kalau kita tengok pergi klinik hospital, doktor akan guna alat sphygmomanometer mercury ataupun aneroid bersama dengan stetoskop. Okey, dipasang kat telinga. Okey, doktor akan letak stetoskop di lengan kita dan dia dapatkan bacaan tekanan darah kita. Okey, untuk yang satu lagi, pemantauan bacaan tekanan darah di rumah boleh dilakukan dengan menggunakan sphygmomanometer digital. Okey, so sphygmomanometer digital ni senang saja, kita tanpa bantuan doktor pun kita boleh guna di rumah. Sarung saja di lengan kita, lepas tu kita tekan saja button on, dia akan mengeluarkan bacaan tekanan darah. So kelebihannya boleh digunakan tanpa bantuan doktor, memberi bacaan tekanan darah dan denyutan nadi secara automatik. Okey, tak perlu lagi macam mercury dengan aneroid tadi kita kena pump dulu. Okey, yang ni tak perlu. Okey, yang ni sarung saja di lengan, dia terus akan bagi bacaan secara automatik dan tidak menggunakan bahan yang berbahaya seperti mercury. Okey, kita akan pergi pula kepada macam mana cara kita nak mengukur dan merekod tekanan darah. So, tekanan darah ini diukur dengan mengambil 2 ukuran berdasarkan keadaan jantung. So, jantung kita ni berdegup. So, berdegup ni maknanya ada mengecut, ada mengendur. Okey, so tengok gambar rajah di sebelah kanan ni. So, keadaan mengecut dan mengendur. Bila jantung mengecut, darah akan dipam ke seluruh badan. Kalau mengendur, darah akan masuk ke dalam jantung. So, jantung mengecut dan jantung mengendur. So, apabila keadaan jantung mengecut, kita panggilnya sebagai tekanan sistolik, manakala apabila jantung mengendur kita panggil sebagai tekanan diastolik. So tekanan sistolik dan diastolik kita akan bincang. Okey, apa perbezaannya? Tekanan sistolik ini, okey, tekanan diastolik. Okey, tekanan sistolik ini apabila otot jantung mengecut. Okey, so ada kompres, jantung tu dikompres ataupun mengecut. Okey, menyebabkan tekanan darah meningkat. Sebab apa? Sebab darah diangkut dari jantung ke seluruh
seluruh badan. So bacaan normal ataupun nilai normal bagi tekanan sistolik ialah 120 mm mercury. Okey, tekanan diastolik pula apabila keadaan otot jantung itu mengendur. Okey, apabila darah masuk ke dalam jantung, okey, ataupun mengembanglah. Okey. Alright. Jadi menyebabkan tekanan darah menurun sebab apa? Sebab darah memasuki ruang jantung dan nilai normal ialah 80 mm mercury. So tengok dekat sini, okey. So keadaan di mana ke sistolik itu kita tengok jantung tu mengecut. Okey, diastolik ni keadaan jantung mengendur. Kalau sistolik 120, diastolik 80. So bacaan normal ialah 120 per 80 mm mercury. Itulah bacaan normal bagi tekanan darah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada sphygmomanometer digital. Macam mana kita boleh baca dia? Yang pertama sekali dia akan keluar bacaan macam ni. So di atas tu ialah tekanan sistolik, iaitu apabila otot jantung mengecut. Okey, maknanya jantung mengepam darah ke seluruh badan. So dia tinggi sedikitlah tekanannya. Sebab itulah bacaan atas ni dia tinggi. Okey, yang di bawah tu ialah tekanan diastolik apabila keadaan otot jantung ni mengendur, apabila darah masuk ke jantung. So rendah sikit lah. Alright, so di bawah itu juga ada satu lagi kegunaannya ialah untuk mengukur denyutan nadi kita. Alright, so bacaan kalau kita tengok kat sini, bacaannya ialah 121 per 71 mm mercury. Alright, so mengukur dan merekod tekanan darah. Mengapa tekanan sistolik dan diastolik dinyatakan dalam milimeter mercury ataupun mmHg ni lah. Sebab apa? Sebab mercury ni telah digunakan dalam tolok tekanan yang pertama yang ada mercury ni, yang mengukur dengan tepat dan masih digunakan sebagai unit piawai pengukuran tekanan dalam perubatan. So direkodkan sebagai sistolik per diastolik. Okey, kita baca dia sistolik per diastolik. Alright, seterusnya kita pergi kepada bacaan tekanan darah. Pengukuran tekanan darah yang berkala dapat membantu kita mengukur tahap kesihatan badan. So sama ada dua sahaja. Kalau bacaan tekanan darah kita tu tinggi, okey, dan yang kedua ialah bacaan darah kita tu menjadi rendah. Kalau bacaan tinggi melebihi 140 per 90 mm mercury, kita akan mendapat penyakit ataupun kita dikatakan telah mengalami tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Kalau bacaan rendah iaitu kurang daripada 90 per 60 mm mercury, kita dikatakan mendapat tekanan darah rendah ataupun tekanan darah kita tu menjadi rendah. Kita boleh juga dipanggil sebagai hipotensi. So kita akan pergi tengok apa itu hipertensi, apa itu hipotensi selepas ini. So klasifikasi bacaan tekanan darah orang dewasa ada dalam buku teks jadual itu. So kita boleh tahu tekanan darah kita ni normal atau tidak. Tengok jadual dekat sini. Kalau optimum, tekanan sistolik mestilah kurang daripada 120, tekanan diastolik mestilah kurang daripada 80. Kalau bacaan normal 120 hingga 129 bagi tekanan sistolik, dan manakala tekanan diastoliknya 80 hingga 84. Kalau berisiko maknanya menghampiri tekanan darah tinggi ini 130 hingga 139 tekanan sistolik, dan tekanan diastolik ni lebih kepada 85 hingga 89. So ada darah tinggi peringkat yang pertama, peringkat kedua, peringkat yang ketiga ni sangat bahaya, memberi bacaan tekanan sistolik 180 dan ke atas, manakala tekanan diastoliknya 110 dan ke atas. So sangat bahaya, boleh pergi jumpa doktor lah, sangat stres. Okey, sangat bahaya. Alright, so ni ialah graf tekanan sistolik melawan tekanan diastolik. So kita tengok graf dekat sini. Kalau bacaan 70 hingga 90 untuk tekanan sistolik, 40 hingga 60 tekanan diastolik ni tekanan darah rendah. Okey, kalau normal 90 hingga 120 tekanan sistolik. Okey, untuk diastolik ni 60 hingga 80. Kalau pra tekanan darah tinggi yang boleh menyebabkan kita ni rasa nak jadi tekanan darah tinggi, bacaannya sistolik 120 hingga 140. Manakala untuk diastolik 80 hingga 90. Kalau 140 tekanan sistolik itu melebihi 140 hingga 190 dan tekanan diastolik 90 hingga 100, ini termasuk penyakit tekanan darah tinggi. So sangat bahaya. Okay, so boleh cek tekanan darah masing-masing, tengok kita berada di tahap mana. So kita boleh tahu kita ni tekanan darah rendah ke, normal ke, darah tinggi ke, ataupun pra tekanan darah tinggi. Alright.
So tekanan darah tinggi ataupun hipertensi, jika kita tidak kawal tekanan darah tinggi ini, kita akan meningkatkan risiko. Yang pertama sekali ialah serangan jantung. Kita boleh mendapat serangan jantung. Yang kedua, kita boleh mendapatkan stroke. Okey, kita kena stroke. Yang ketiga, kegagalan beberapa organ dalam badan kita, contohnya kegagalan organ jantung, ginjal dan sebagainya. Selepas itu penyakit aneurisma ataupun aneurism, di mana saluran darah ataupun arteri membengkak. Ni sangat bahaya, boleh menyebabkan kematian. Selepas itu boleh jadi buta akibat salur darah di mata kita pecah. So kita boleh jadi buta lah. Tu akibat daripada tekanan darah tinggi. Okey, untuk tekanan darah rendah pula ataupun hipotensi, boleh menyebabkan kita ni selalu menjadi pening, okey, menjadikan kita ni mudah pengsan dan sebagainya, pitam. Lepas itu boleh menyebabkan kita menjadi lemah, lembik, lesu dan sebagainya. Okey, jadi setakat tu saja untuk tajuk tekanan darah tinggi ini, pendek saja. So boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini dengan cara tekan saja link di description video di bawah ini, dan jangan lupa untuk tekan link ataupun tekan button subscribe. Terima kasih yang dah subscribe. So boleh tanya soalan dekat saya. Okey, boleh juga like di page Facebook saya, Cikgu Taufik Ibrahim. So jangan lupa, kita sambung lagi pembelajaran seterusnya, bab 3 lagi, iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan 3.4, indeks jisim badan ataupun body mass index, BMI. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, terima kasih.